الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puan pengurusi yang saya muliakan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah sebagaimana biasa yang telah tertangguh beberapa bulan. Maka yang datang pun dapat pahala datang. Kalau bangun habis pahala. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk surah Al-Alaq ataupun digelarkan surah Iqra. Namanya Al-Alaq dan juga Iqra. Dua nama dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia daripada seketul darah. Baca olehmu wahai Muhammad dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajar manusia dengan kalam, mengajar manusia apa-apa yang tidak mereka ketahui. Surah ini sebanyak 19 ayat. Ia sebanyak 19 ayat dan turunnya di Makkatul Mukarramah ataupun khususnya di Gua Hira atau sekarang digelarkan Jabal Nur. Jabal Nur ni maknanya bukit cahaya. Bukit cahaya di Shah Alam pun ada. Sebenarnya surah ini dia membincangkan mengenai kependerhakaan manusia disebabkan harta dan kekayaan yang menjadikan mereka ingkar, degil, sombong, angkuh terhadap perintah Allah, dan juga mengenai kecelakaan Abu Jahal yang menahan Nabi daripada melaksanakan solat. Dan umumnya, khususnya surah ini merupakan surah yang mula-mula turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disoal orang, kalau Iqra ini merupakan surah yang pertama turun, mengapa dalam Al-Quran dimulakan dengan Al-Fatihah, tidak dengan Iqra? Maka jawapannya ialah Iqra ini turun tak sampai habis, tetapi Al-Fatihah turun sampai habis, sampai waladhdallin. Iqra sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka jawapannya Al-Fatihah merupakan surah yang mula-mula turun sampai habis. Iqra mula-mula turun tapi tak sampai habis. Ada dulu dicetak di Pakistan, Al-Quran dimulakan dengan Iqra. Telah pun ada dicuba orang untuk mencetak, cetak oleh orang Yahudi.
Gitu. Maka Iqra merupakan surah yang mula-mula turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi ketika itu sedang beribadat di Gua Hira. Jibril turun dan mengatakan, Iqra ya Muhammad, baca olehmu wahai Muhammad. Nabi jawab, ma ana biqari', aku mana boleh baca. Dipeluk oleh Jibril sampai tak nafas Nabi. Lepaskan lagi, suruh lagi baca Iqra lagi. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Nabi pun balik, terlalu takut dan terbimbang. Dia pun berkata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka Khadijah pun menyelimutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Khadijah tak marah pun. Ya, Khadijah tak marah. Nabi duduk di Gua Hira lama, bawa bekal balik, ambil bekal balik, lama lagi. Khadijah diam saja. Dan Nabi takut tu, diselimutkan Nabi, dibawa jumpa dengan pak saudara dia. Kata pak saudara, tak apa, itu Jibril turun mengajar agamamu. Kalau kita marah tu, pergi naik bukit tu, tak ada kerja. Jadi maknanya Khadijah tak marah dia, bertenang aja. Itu isteri yang canggih tu. Surah ini dimulai dengan menjelaskan kurnia Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat yang kekal abadi. Quran merupakan mukjizat yang kekal abadi. Mukjizat ada dua, mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi dapat ditengok, dapat dilihat, dapat diperhatikan, itu hissi. Maknawi tak dapat dilihat, tapi hanya menggunakan akal saja, mata hati. Al-Quran dipanggil mukjizat maknawi. Yang hissi, yang nampak, umpamanya tongkat Nabi Allah Musa AS boleh membelah laut, umpamanya. Nabi Daud boleh melembutkan besi. Nabi boleh cakap dengan himar, keledai. Pokok boleh, Nabi cakap dengan unta. Nabi, pokok beri salam kepada Nabi, umpamanya. Gunung bercakap. Gunung tu bercakap apabila Nabi pergi ke gunung itu, ke bukit, nak mencari air. Disuruh sahabat cari air kat bukit tu. Sahabat cari, air tak ada. Ya Rasulullah, air tak ada ya Rasulullah. Nabi kata, kau cakap bukit tu, kata aku nak air. Wahai bukit, yang nak air ni aku. Nabi nak air. Tiba-tiba bercakap gunung itu. Dulu memang air banyak, dia kata. Tapi setelah aku dengar firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasul hijarah. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakar manusia dan api dan batu. Sejak aku dengar ayat itu, aku menangis sampai kering air dalam badan aku ini. Batu pun takut masuk neraka, orang pula tak takut. Batu pun, kata sahabat tu, sejak itu aku kuat iman lagi, dia kata. Mengenangkan batu pun takut jadi bahan bakar dalam api neraka. Itu panggil mukjizat hissi. Sama juga apabila orang luar datang ke Nabi nak bagi hadiah kepada Nabi, kata Abu Jahal, barang itu aku punya. Kata yang tukang bawa tu, itu Muhammad punya. Tak, aku punya, kata. Berebut-rebut. Raja luar negeri datang nak bawakan hadiah ke Nabi. Si Abu Jahal kata dia punya. Beginilah, untuk tidak menyelesaikan masalah, kita minta unta bercakap supaya memberitahu kepada kita siapa punya barang ini. Abu Jahal pun malam-malam pergilah ke Kaabah, berdoa lah dia, minta kepada patung berhala tu supaya besok unta tu cakap. Sampai masanya, sampailah. Sekarang kata orang ramai, siapa nak start? Abu Jahal dulu.
Abu Jahal pun kata, wahai unta, siapa punya barang ni? Unta bertahu aja. Dah lama tunggu. Akhirnya Nabi cakap, wahai unta, siapa punya barang ni? Kata unta tu, Muhammad. Kau punya, ya Muhammad. Maka Nabi tak ambil pun barang tu. Letak kat Jabal Qubais tu. Jabal Qubais tu dekat Mekah tu, sekarang jadi istana raja tu. Orang boleh panggil Jabal Qubais. Bukan Qubais, Qubais. Sian orang Melayu. Jabal Qubais. Letak situ, datang cahaya dari langit, hapus langsung habis. Kata Abu Jahal, bagi aku kan elok. Dia nak kat barang tu tak ada habis. Nabi pun tak nak. Jadi Abu Jahal ni sakit hati dengan Nabi. Dia pun buat cara bagaimana, dia buat satu lubang dekat rumah dia, dan lubang tutup dengan pelepah tamar ni. Dia pun buat sakit, beritahulah ke Nabi, wahai Muhammad, Abu Jahal sakit. Nabi pula baik, datang nak melawat Abu Jahal. Abu Jahal buat jerat depan rumah dia tu, jatuh punya. Sampai kat lubang tu, yang sampai Jibril datang, Muhammad balik. Nabi pun pusing balik. Abu Jahal nampak balik pula Muhammad. Dia bercadang, dia masuk dalam lubang tu. Dia tak ingat yang dia buat demam. Dia bangun pula dah. Dia kejar Muhammad, nak beritahu, nak mengapa balik. Boom, jatuh lubang tadi. Lubang yang digali tu. Jatuh nak naik tak boleh. Panggil dia punya kroni-kroni dia, angkat tak boleh. Panggil ni Muhammad, wahai Muhammad, ginilah, tolong angkatlah. Kalau aku naik, aku beriman lah. Nabi angkat, naik atas. Bukan beriman, apa dia kata? Hebat betul sihir kau, wahai Muhammad. Kan gila babi orang tua tu. Jadi memang Abu Jahal betul dia. Jadi maknanya itulah dia, bagi mukjizat. Sebenarnya nak sambung sikit cerita lagi. Nabi ni ada masa-masa dia memanglah orang lemah lembut, tapi ada masa. Satu hari Nabi duduk rumah, datang satu orang luar jumpa Nabi. Dia kata Abu Jahal membeli unta dia, tapi tak nak bayar. Yang orang jumpa Nabi tu, orang tu tak kenal yang Nabi, tak kenal. Ada orang, dia datang kampung tu, dia bercerita orang kampung tu, dia kata, macam mana ni Abu Jahal tak bayar hutang ni? Orang kampung buat dajal, suruh jumpa Nabi. Dia tahu Nabi dengan Abu Jahal tu tak, kan musuh Abu Jahal tu. Nabi terus pergi rumah Abu Jahal. Dia ketuk pintu Abu Jahal. Abu Jahal bayar hutang. Hijau muka dia, bayar hutang. Ada masanya pula. Ada masa Nabi berkeras begitu, Abu Jahal tak cakap banyak, bayar hutang. Takut juga dia. Itu Abu Jahal. Makna Abu Jahal ni bapak bodoh tak? Islam Melayunya bangang lah tu. Itu dia. Jadi ini punya mukjizat. Maka Al-Quran mukjizat maknawi, yang hanya boleh gunakan akal untuk merenung bagaimana kehebatan Al-Quran ini. Al-Quran artinya telah pun dicipta oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi sampai bila-bila pun tak boleh. Itu mukjizat. Jadi guna mukjizat ini untuk melemahkan hujah orang-orang kafir. Jadi zaman itu orang telah pun mencipta Al-Quran. Sekarang di Perancis berpuluh-puluh profesor mengkaji kesalahan Al-Quran. Bukan nak beriman Quran tu, cari mana salah dia. Tak jumpa salah. Dalam Quran kan semua ada. Apa yang tak ada? Nak buat kereta ada. Jumpa tak Al-Quran buat kereta? Buat kereta ada, buat rumah ada, dalam Quran semua ada. Buat petul sagar ada. Buat BMW ada. Buat internet ada. Dah jumpa belum? Tak ada? Ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Itulah ayat dia. Nak buat petul sagar, tanya orang petul sagar.
Takkan Tuhan nak sebut semua dalam Quran tu? Penuhlah Quran. Macam dalam Quran sebut diharamkan makan babi, kan? Diharamkan makan daging babi. Ada setengah pendapat mengatakan haram daging aja, kulit tak apa. Hati babi boleh makan. Hati boleh, apa lagi? Pinggang boleh, jantung boleh. Pasal tersebut kan makan daging babi je, kan? Diharamkan makan daging babi. Sup ekor babi boleh? Memadailah antara sebut daging saja. Pasal yang biasa orang makan daging, maka yang lain mengikut samalah. Tak payah Tuhan sebut diharamkan makan babi, mata babi, hidung babi, pipi babi. Penuh Quran babi je. Nah itu. Itu di Al-Quran. Sampai sekarang pun orang baca Quran berpuluh-puluh tahun dah, tak pernah orang jemu baca Quran. Cukuplah itu. Fatihah satu hari baca kali, 17 kali kalau sembahyang penuh. Kalau sembahyang sunat lagi 40 kali sehari. Sebulan 12,000 kali. Setahun ada orang bangil jemu baca Quran lama sangat baca Fatihah ni. Tukar ayat lain pula boleh. Kena dekatlah tu. Orang Arab ni cerdik buat syair tu. Orang Arab panggil syair, orang Melayu panggil syair. Sebenarnya bukan syair, syair. Syair tu penyair, tapi dah jadi kat Melayu hantamlah, bolehlah tu. Dia boleh buat syair spontan, automatik boleh. Macam orang Melaka buat pantun lah. Orang Melaka buat pantun dia tak fikir, direct dia. Jumpa orang tua lah, jangan orang muda. Orang muda tak kerti. Bertanding dalam radio tu dah tulis lah, bohong aja. Panggil orang Melaka buat pantun, automatik boleh. Orang Arab dulu boleh buat pantun, buat syair terus. Syair orang Arab ketika itu memang cukup berpengaruh. Satu orang ini, dia anak dara berapa ya? 5 ke 6 dara, semua tak kahwin lagi. Bawa ke pasar Ukas tu, menceritakan hebatan anak dara ni. Petang laku semua. Tu hebat. Tu hebat syair orang dulu. Tetapi Al-Quran dia tak boleh buat apa. Al-Quran dia tak boleh buat. Itu sebabnya ada pendapat ulama mengatakan Quran bahasa 3, nathar, syair dan Al-Quran. Quran tak bahasa bebas tidak, syair pun tidak, proza tidak, puisi pun tidak. Itu Quran. Maka Al-Quran dia nak pesan kita kena rajin baca Quran. Orang-orang yang rajin baca Quran ini nanti di akhirat besok boleh juga memberi syafaat kepada orang lain. Dia Nabi boleh syafaat, kan? Rasul boleh, orang-orang mati syahid, para wali, para ulama, dan orang-orang yang hafal Quran, dan orang-orang yang rajin baca Quran boleh bersyafaat kepada 7 orang yang dah jamin masuk neraka. Tapi dah baca Quran, semayang kena semayang lah, jangan tak semayang pula. Baca Quran asal dah jamin masuk surga, tak mahu dia. Itu antara lain, bukan? Itulah kita kalau risau baca Quran juga dia boleh jadi sebagai penawar, wasfa'u lima fis sudur, penawar kepada hati. Quran ini mukjizat dia. Dia juga jadi undang-undang, dia juga menjadi bacaan, dia menjadi penawar. Semua siap. Mana dalam Quran ada tiba-tiba nun aja ada ke? Undang-undang, nun aja, qaf aja, sad aja. Betul? Alif lam mim aja. Itu kelebihan dia. Itu mukjizat. Habis. Dan juga surah ini menjelaskan kepada kita mengenai surah yang mula-mula turun, iaitu Iqra. Kemudian dia menceritakan mengenai penderakaan manusia dalam dunia ini kerana pengaruh dan kekayaannya dan kedegilannya, dan juga menghuraikan bagaimana pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala nikmatnya. Itu ringkas dia, ya. Kita lihat, ya. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia daripada seketul darah. Ini merupakan arahan Allah kepada Nabi
iaitu perintah supaya membaca, menulis dan berilmu, kerana ia merupakan syiar pada agama Islam. Apa dia kata? Baca oleh wahai Muhammad Al-Quran ini dengan memulakan dan memohon tolongan dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Jadi kita lihat ya, Iqra, baca. Mula-mula sekali diperintahkan supaya kita membaca. Quran kita baca. Ilmu-ilmu yang lain pun kita kena baca. Cuba kita lihat sekejap. Kita lihat masyarakat. Berapa ramai orang Melayu rajin baca agak-agak. Tengok dalam kutub khanah kita dan perpustakaan kita, berapa ramai orang Melayu. Kita tengok orang bangsa Melayu, kita pergi ke luar negara, England ke Amerika ke Jepun ke mana, dalam keretapi orang putih akan tetap membaca buku. Naik saya tapi terus baca buku. Tak cakap lah. Di mana-mana pun, Australia ke Amerika ke, di England ke, baca buku. Terus duduk tepi pantai pun dia baca buku. Dalam keretapi orang Melayu apa? Lantaknya borak bising keretapi itu. Itu kelebihan orang Melayu. Dalam bas pun begitu. Cuba kita nak latih anak-anak kita pun rajin membaca. Tapi oleh kerana kita hiburan terlalu banyak, maka dulu gila-gila dah tak ada kan? Dulu gila-gila macam mana gila-gila. Nak latih supaya kita menyahut perintah Allah supaya membaca, supaya kepala ni penuh dengan beberapa ilmu. Semua ilmu ada. Jadilah, maknanya kita lihat, kita jangan kena tiap-tiap bulan atau 3 bulan sekali ada buku baru yang telah dibeli untuk berbalik, untuk menambahkan ilmu. Nabi pesan tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Lahir saja dah masuk ilmu dah, diazankan orang. Mati pun diajar la ilaha illallah. Tu daripada buayan sampai mati. Dalam kubur pun ajar lagi. Penting ilmu tu. Dalam kubur dah mati pun Pak Imam rajin lagi mengajar orang mati tu. Rajinnya Pak Imam tu ajar. Dah mati pun mengaji lagi dia. Nampak? Walaupun ada orang kata bid'ah, mana? Ada orang kata bid'ah. Tak apalah, ada kata bid'ah lah, tak apa. Tapi yang pentingnya kita masih lagi ada peluang mengajar dan menjawab soalan. Mungkin soalan kubur kan bocor. Semua orang tahu. Gitu. Itu hebat untuk ilmu. Kan orang Aceh ajar anak lembuayan, datang Belanda bunuh. Itu orang Aceh mengajar anak lembuayan tu. Dululah, bukan sekarang. Sekarang dah tsunami habis langsung. Masa membuai ke anak tu, datang Belanda bunuh. Belanda tak masuk Aceh. Anak dalam buayan yang tak erti apa itu pun diajar bunuh Belanda. Sekarang kita orang Melayu Malaysia tak. Buai laju-laju sampai pokok sena, nanti beli baju di kedai Cina. Itu ada kedai Melayu dalam kampung Melayu, ada kedai Cina. Nampak? Orang beli kedai Cina. Pas dia ajar dalam buayan, dah ajar lah. Beli baju, beli gula, beli apa, kedai Cina. Tak boleh hidup orang Melayu dalam masyarakat Melayu. Kedai Melayu tak boleh hidup. Pas dia ajar dalam buayan ni, buai laju-laju. Ada satu lagi apa? Belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Apa tu? Buai tertinggi sampai cucuk atap kan. Belum tu gigi pandai baca kitab. Itu belum ada lagi lah. Yang kedai Cina tu automatik ada. Itu ilmu besar. Kemudian artinya dia kata ilmu walaupun negeri Cina sekalipun, maknanya jauh-jauh pergilah, asal ada ilmu pergi. Ilmu benda pun pergilah. Jadi kita nak sistem kita, Nabi kata kun aliman, hendaklah engkau jadi orang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an,
atau menjadi orang yang mendengar aja. Au muhibban, atau jadi orang yang sukakan ilmu. Jadilah 4 peringkat. Peringkat pertama jadi orang alim, tak boleh. Orang mengaji, tak boleh. Mendengar jadilah. Ataupun orang yang kasihkan kepada ilmu itu. Tak dapat tak mengaji, suka jadilah. Pergi mengaji, suka-suka, tak sempat jadilah. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Bencikan ilmu, bencikan orang yang berilmu, bencikan kelas-kelas ilmu. Tu yang banyak kelas ilmu ditutup. Pasal banyak orang tak suka orang-orang yang berilmu, ditutup kelas. Banyak kelas-kelas saya pun ditutup. Itu sebenarnya tak benar. Pasal takut. Mengajar fiqh pun tak boleh. Cerita bab jin pun takut. Takut sungguh dia. Dia gitu. Jadi artinya Luqman pun berkata, "Ughdu aliman au muta'alliman au mustam au muhibban." Hendaklah engkau berpagi-pagi menjadi orang alim atau menjadi orang yang mengaji dan sebagainya. Itu sebabnya kata Sayyidina Ali pula, ilmu itu menjaga kita. Harta itu kita jaga dia. Ilmu itu kalau diberi bertambah-tambah. Harta kalau diberi makin susut. Betul. Jadi maknanya ilmu itu amat penting. Maka Quran awal Iqra, suruh baca. Memang umur kita ini, kata Hamka pula, kalau umur kita 1000 tahun, duduk dalam perpustakaan, baca buku dalam perpustakaan tak habis. Umur 1000 tahun tu, mana ilmu terlalu luas. Betul. Luas sangat ilmu itu. Sikit sangat ilmu yang kita ada. Maka gunakan umur yang ada ini untuk menambahkan ilmu. Habis. Kemudian Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Mengapa disebut di sini khalaqal insan? Tidak disebut khalaqal hayawanat, khalaqan nabatat, menciptakan binatang, menciptakan tumbuh-tumbuhan, manusia. Menunjukkan kehebatan manusia. Allah berbangga dengan manusia ni, ciptaan yang hebat. Manusia di samping dia punya fizikal memang cantik dah, diikuti dengan akal dia, ikuti dengan perasaan dia, ikuti dengan hati dia. Binatang sudahlah dia binatang, akal pun tak ada. Tapi kalau dibandingkan kesilapan, silap manusia jatuh pula jadi binatang. Begitu. Pasal lembu itu ada otak, akal tak ada, berfikir pun tak ada. Tapi ikut naluri dia. Maknanya hidup dia makan dia. Tak berfikir untuk menambah makan. Tak fikir bagaimana nak buat baru makan dia. Makan rumput lah zaman sekarang, makan rumput. Pernah jumpa lembu makan rojak? Tak. Ada kambing makan kocanai ada. Kambing sama kocanai pula ni kata. Tahu dal pula tu. Tak fikir kambing tu. Tetapi otak lembu itu kita boleh makan. Ada kelebihan dia. Kalau manusia itu ada otak, akal tak ada, fikir tidak, tak ada faedah hidup dia. Pasal otak dia orang tak boleh makan. Tak ada sumbangan kepada manusia. Berkecai otak tengah jalan, aku nak kutip. Ini boleh lemak, bagus ni. Maka manusia itu ada kelebihan. Apabila otak digunakan untuk berfikir. Makna kalau dia ada otak, afala yubsirun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Mengapa mereka tak fikir? Mengapa mereka tak fikir? Makna manusia ni ada otak, dia kena berfikir. Maka akal dia mahal. Apabila orang berakal, dia wajib beribadat. Semayang wajib, puasa wajib. Kalau dia tidak berakal, dia tak wajib semayang. Kalau dia gila, tak wajib dia semayang. Kalau dia tak semayang, dia orang gila. Gitu. Itu dia dah tu.
Kemudian Allah Ta'ala sebut menciptakan manusia. Yang lain tak ada ke? Yang lain ada, binatang ada, tumbuh-tumbuhan ada, ini gunung ganang semua ini disebut manusia. Pasal kehebatan suasana manusia itu. Tu. Jadi kita ni makhluk yang paling cantik. Kita baca bab jin. Jin merupakan makhluk yang paling tidak cantik. Manusia makhluk yang paling cantik. Jin makhluk yang bukan paling cantik, paling tak cantik. Kalau dia pendek tak memasal, tinggi tak menentu, gemuk tentu hala tu. Tapi orang Melayu pandai. Pendek toyol, tinggi hantu galah. Andai orang Melayu. Besar hantu ayu. Rajin menyorokkan orang, hantu kopek. Itu orang Melayu. Andai orang Melayu ni. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia yang canggih ini, bentuk pun canggih, daripada seketul darah. Itu dia manusia. Itu panjang macam tu pula. Iqra wa rabbukal akram. Baca oleh Muhammad, Tuhanmu, sedang Tuhanmu yang maha besar dan maha agung. Jadi begini, kita sedia maklum Allah Ta'ala maha mulia, maha sempurna. Dalam ilmu tauhid, Allah Ta'ala maha sempurna, habis sempurna. Makhluk maha tidak sempurna. Maha dua, tapi maha tidak sempurna. Bila Allah maha sempurna, maka kepala kita ni tak boleh memikirkan bagaimana kesempurnaan Allah Ta'ala itu. Kerana Allah mencipta, kita kena cipta. Maka yang mencipta dan yang dicipta tak sama. Oleh mungkin tidak boleh berfikir bagaimana rupa bentuk Allah Ta'ala itu terlalu sempurna, terlalu kurang. Maka Allah Ta'ala tidak boleh dibayang-bayangkan, tak boleh dipikir-fikirkan oleh khayal-khayal, tak mana rupa Tuhan. Pasal Allah Ta'ala itu satu yang tak pernah dilihat. Bagaimana nak dibayangkan Allah Ta'ala itu? Tiap-tiap kali kita semayang, kita menung seorang-seorang, nampak Tuhan gemuk, Tuhan kurus. Bukan, pasal Tuhan tidak gemuk, tidak kurus, tidak panjang, tidak pendek. Kita kata kau tak panjang, tak pendek, apa benda pula? Pasal kepala kita ni kepala makhluk. Benar tak? Tuhan tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang, tidak bawah, tidak atas. Mana pula? Pasal kita bayang begitu, pasal kita bayangkan yang kita-kita, yang Tuhan tu kita. Tu jadi atas ada bawah. Kita tidak ada kanan, tidak di kiri, depan tidak, belakang tidak, atas tidak, bawah tidak. Mana? Luar langit tidak, dalam langit tidak, dalam bumi tidak. Kemana pula Tuhan tu? Pasal kita bayangkan Tuhan tu macam kita. Nampak? Kata Syekh Abu Bakar, al-ajzu an darkil idraki idrak. Lemah nak memahamkan ketuhanan itu, lemah tak boleh buat apa? Kita dah dapat itu. Itu. Masih memikir-mikirkan Tuhan, itu yang Cina mikir Tuhan bagaimana pun Tuhan. Gemuk pula Tuhan dia. Buncit perut, kuat darah pula Tuhan dia. India fikirkan Tuhan jadi orang balik semua. Dia fikir jadi orang Tuhan tu. Letak Tuhan dekat batu kip tu, tinggi. 8 tangannya. Banyak pun tangannya. Senang cukup orang jahat, cukup sini kan banyak tangan. Gitu. Tuhan maha mulia. Mulia terlalu luas. Mulia artinya mulia dia sangat pemurah. Mulia. Tinggi derajatnya, mulia. Itu sebabnya karim ya. Dua terjemah, yang mulia pun boleh, maha pemurah pun. Anta karim, anta jawad. Jawad tu pemurah lah, karim pun pemurah. Sekarang itu kita bayangkan, Allah Ta'ala beri kita rezeki terlalu mewah. Ikan kita makan hari-hari, tak habis-habis ikan tu. Udang hari yang makan, tak habis. Sekarang ni sotong pula. Sotong sekarang ni di Peluk Langkawi tu. Waktu musim air deras tu, beribu-ribu kilo orang dapat sotong sekarang ni. Tu. Jadi maknanya tak habis sotong tu. Hari-hari orang makan. Beranak lagi dia. Makan lagi, beranak lagi. Tu. Maknanya tak patut kita tak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mahal oksigen ni, hari-hari menapas. Nasib baiklah oksigen free. Kalau bayar pening kita. Kita makan boleh lah sekarang, pagi makan, tengah makan, petang makan. Sekali cukup. Minum pun cukup. Napas, setiap detik napas. Kalau sekilo RM5, jam.
Kerajaan buat undang baru pula. Siapa-siapa bernafas kena bayar sejam RM5. Tu, tapi tak 200 bayar. Mana cek duit? Orang miskin tak bernafas dah. Cuba bayangkan. Tak bernafas ke? Duit tak ada. Cukup-cukup lah nafas. Makan sebulan tak makan tak apa, jangan tak minum seminggu tak minum mati. Nafas per minit cukup, atau setengah jam mati kita. Alhamdulillah nasib baik nafas boleh kita bernafas, free je udara, oksigen free. Kalau bayarlah habis, orang miskin mati semua. Habis 1,000 kata habis, duit tak ada nak beli oksigen. Alhamdulillah. Memang undang-undang dalam Islam pun udara cuma, rumput cuma, api cuma, air cuma. Dalam Islam undang dia. Kita bayar air itu proses saja. Air jangan jual. Air free kan, air free kan tu. Air sungai dia ambil free aja. Mana boleh jual? Air sungai free. Dia naklah bayar proses membasuh air saja. Air tak boleh jual. So, air Allah Ta'ala punya. Cakap banyak kan tangkap dia orang pula, payah juga. Rumput pun free, tak boleh bayar, tak boleh jual. Nasib baik udara pun, nasib baik tak dijual lagi. Kan datang mungkin proses udara pula, beli pula setong-setong rumah. Itu nundang, itu mulia. Ya, Allah Maha mulia, dia kata alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajar manusia dengan pen menulis, mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Makna mengajar manusia khat, tulisan dengan kalam. Ada pendapat mengatakan mula-mula menulis Nabi Idris. Ada pendapat mengatakan Nabi Adam AS ditanam dalam tanah, dijumpai oleh Nabi Idris tulisan itu. Mula-mula sejarah dia. Maka dia kata mengajar manusia apa-apa yang mereka belum tahu. Maka berpindahlah daripada gelap kejahilan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Sebagaimana Allah mengajar manusia menulis dengan perantaraan kalam, Allah juga mengajar manusia tanpa perantaraan. Iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi Allah Ta'ala bagi dia ilmu itu je. Jadi Nabi ni mengapa dia dikatakan ummi? Ummi, orang buta huruf panggil ummi. Ummi ni, ni mana mak, ummi mana keibuan. Mengapa digelarkan orang yang tak menulis, tak boleh membaca ni ummi? Itu istilah. Pasal orang dulu baik sekarang pun yang terlalu rapat dengan ibu, dia tak sekolah. Bila tak sekolah, tak pandai menulis, tak pandai membaca, kerana keibuannya rapat sangat dengan ibu. Digelarkan orang tak menulis tak baca ummi, itu istilah. Nabi Muhammad memang tak rapat ibu dia, tapi istilah dia asal istilah begitu. Macam sebuah kisah zaman dulu, seorang tentera fisabilillah balik cuti, dah habis cuti, dia pun tak nak pergi perang balik. Isteri tanya, mengapa abang tak pergi perang lah, cuti dah habis? Saya nak tinggalkan awak ni sayang sungguh, dia kata. Nak tinggal isteri sayang sangat, nak tinggal isteri ni. Istilahnya, pasal apa awak sayang sangat saya ni? Awak cantik sungguh. Cantik saya dekat mana? Dekat hidung, dia kata. Hidung cantik, hidung mancung lah kot. Isteri balik masuk bilik, dipotong hidung dia, potong. Tengok-tengok dah rompong dah, dia pergi perang. Dalam bahasa Arab, potong hidung panggil gadak, jada'a. Arab Mesir gadak lah. Jadi orang yang cerdik dikatakan gadak. Bukan gadak mana cerdik, tak. Gadak mana potong hidung. Orang kata ya gadak, mana wahai orang yang potong hidung. Bukan makna tu, istilah itulah orang yang cerdik. Cerdik istilah dia, potong hidung dia untuk mengalahkan seperti pergi perang. Itu istilah.
Macam orang Arab panggil terompah. Terompah tu Arab panggil gub-gab. Pasal bunyinya gub-gab gitu. Kan senang macam bahasa Arab. Slipper shape je bunyi ship itu. Maksudnya Zazah tahu bahasa Arab gitu. Jadi maknanya begitulah. Apa nama tadi ni? Istilah dia begitu. Kemudian Nabi itu dipanggil ummi. Allah mengajar Nabi juga, mengajar manusia dengan melalui pen, tulisan. Kemudian Allah SWT menjelaskan di sini kelebihan ilmu menulis. Banyak manfaat yang akan dilalui oleh manusia, dan segala ilmu-ilmu ditulis dengan tangan, dengan tulisan, dan kisah-kisah dahulu kala pun ditulis. Kalau tulisan tak ada, tak yang mudah. Sama juga kitab-kitab Al-Quran ditulis, dan juga hal ehwal dunia ditulis. Termasuk juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kisah-kisah dahulu kala. Habis sebab itu. Kemudian barulah masuk kalla innal insana la yatgha, sungguhnya manusia melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila ia melihat dirinya sudah senang, sudah kaya. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan kurniaan kepada kita, macam-macam kurniaan ilmu diberi, dicipta manusia, akhirnya manusia kala innal insana yatgha, manusia menjadi penyombong, menjadi derhaka setelah dilihat dirinya sudah menjadi orang senang. Itu terlihat ya bahawa kita ni lahir-lahir tak ada apa masalah. Lahir tak ada masalah, senang, semua ada. Kita punya perjalanan hidup pun elok, kurniaan dalam badan pun okey, mata pun nampak, telinga pun mendengar. Itu nikmatlah tu. Dan mata berkelip-kelip tak ada pakai bateri. Ada bateri ke? Ada. Ini dia apabila dia berkunyah masuk tolak dalam, kemudian jantung kita pun jalan elok. Orang kata kita tidur, jantung jalan. Kita berjalan, jantung berjalan. Kita bergerak, jantung berjalan. Kita berhenti, jantung berjalan. Jantung berhenti, kita jalan. Begitu. Boleh apa tu? Kan nikmat Allah Ta'ala. Apa lagi nak? Tak ada apa dah. Jadi manusia, apa dalam Quran sebut, walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw. Kalau Allah bentangkan rezeki pada hamba-Nya seluas-luasnya, manusia mereka menjadi menyombong, nak lawan Ta'ala juga. Terus banyak saya selalu sebut, kita ni kadang-kadang elok juga susah sikit, sakit sikit elok juga. Banjir sikit kan elok banjir. Di Johor tu kan elok banjir tu. Tapi ada kawan-kawan kita pergi sana, banyak menolong orang sana ni. Banyak orang tidur di surau dalam masjid, menumpang. Waktu subuh tak sembahyang juga dia. Maknanya dalam masa susah itu, rumah hanyut, tokah hanyut, TV hanyut, semua hanyut, tidur dalam masjid. Azan subuh, yang sembahyang seorang dua je, dan ramai-ramai tu. Maknanya kalau dah susah pun tak nak sembahyang juga. Kalau senang lagi tak sembahyang. Ini dia. Yang kenya, doalah kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Inilah Allah Ta'ala turunkan balan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang salah saja. Dia tak kira. Di akhirat besok baru dikira. Yub'atun nas ala niyyatihim.
Manusia nanti dibangunkan untuk niat dia. Makna dunia dulu ni dia mati, hanyut, kampung dia semua hanyut. Yang buat maksiat mungkin seorang dua saja, tapi turun bala ke semua kena. Maka di akhir besok dikira baliklah, kau mati kena bala bukan pasal kau maksiat, kampung itu maksiat. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi melawat sebuah kampung. Kampung itu memang indah, cantik, berkat, makmur. Orang-orangnya bersih-bersih mukanya, ada orang ketika itu kuat ibadat. Datang kali kedua, tengok dah lingkup kampung itu. Nabi Musa pun minta Allah Ta'ala wahyukan kepada apa masalah kampung ni. Dapat wahyu mengatakan ada seorang pemuda masuk kampung itu. Orang pemuda tadi ni tak pernah semayang langsung-langsung. Dia basuh mukanya dalam kampung tu, mentik-mentik air muka kampung tu. Jadi sial kampung tu, kerana masuk orang yang tak pernah semayang ke kampung yang penuh orang ibadat. Allah lingkupkan kampung itu. Seorang aja. Iza aradna annuh dikit qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak melingkup ke sebuah kampung, perintahkan orang-orang senang-senang supaya mereka beribadat. Fafasaku fiha, mereka telah buat maksiat, fasik. Layaklah perkataan kepada mereka, fadammarnaha tadmira, kami lingkupkan kampung itu. Dan Allah tidak lingkupkan kampung itu kalau orang kampung orang baik-baik, tak. Walaupun ada orang kata ini bencana alam, nak jadi orang putih juga dia. Memang bencana alam, tapi sebab itu kena cari. Itu manusia menjadi sombong disebabkan oleh kesenangan dia. Itu sebab baru ni dalam televisyen kan, senang-senang seronok, dia kata Khadijah pula tua nak mampus. Kan canggih orang Malaysia tu. Itu sebab kita terlalu membangga-banggakan penyanyi, pelakon. Dia sanggup cakap gitu, terlalu kurang hajaran. Tak ada bahasa yang dia boleh sebut gitu. Siapa salah? Kita salah. Pasal kita mengagung-agung penyanyi, disambut besar-besaran, diagung-agung, pembesar-besar negeri pun mengagung-agung penyanyi-penyanyi. Ulama-ulama dicaci, dihina dan sebagainya. Penyanyi diagung-agung oleh siapa? Oleh kerajaan Malaysia. Sekian dimaklumkan. Jadi maknanya dia kata apabila ia telah mempunyai kekayaan, harta yang banyak, dia mula sombong dan mula tidak sedarkan diri. Itu sebabnya mengapa umat Muhammad dipendekkan umurnya. Orang dulu umur panjang-panjang, panjang-panjang umur dulu, 800 tahun, 700 tahun. Sekarang ni umur kita tak banyak. Paling tinggi 130 tahun. Yang ada sempat umur 130 tahun. Tak jumpa di 200 tahun, tak jumpa. Pasal orang zaman tu bila dia umur panjang, dia mula menderhaka. Satu raja, dia tengok kawan-kawan semua dah mati dah, dia seorang tak mati-mati. Dia pun heran, kenapa aku tak mati-mati? Datang iblis bisikkan dia, Tuan, sebenarnya Tuan tak mati lepas Tuan ni jadi Tuhan. Dia rasa aku Tuhan dah. Umurnya panjang pasal dia baik. Baik, rakyat doakan umur panjang. Bila umur panjang dah mula jadi lain. Syaitan berpandai bisikkan, kau ni Tuhan. Sebenarnya bukan kau tu raja, kau Tuhan. Diisytiharkan rakyat, tuan-tuan sekalian, saya ni Tuhan, dia kata. Rakyat sudah mengamuk, doakan mati dia. Fir'aun pasal tu. Pasal Fir'aun tu jadi begitu. Pasal tidak ada orang berani lawan dia. Umur dia pun panjang. Akhirnya Fir'aun pun mati juga. Namrud pun mati. Maka umat kemudian ni, eloklah Allah Ta'ala sayang Muhammad ni. Nabi pun minta Allah Ta'ala, umat aku jangan umur panjang-panjang sangat. Nabi minta umat aku jangan panjang sangat umurnya. Itu makbul doa Nabi. 3 Nabi minta. Umat aku umur jangan panjang sangat, jangan kaya sangat, dan jangan turunkan bala kalau sekiranya jahat sangat pun. Tsunami itu bala, tapi tak jadi beruk, belum ada lagi. Umat Nabi Musa kan jadi beruk, jadi kera.
Ada dua pendapat pun dikira tu. Ada pendapat mengatakan dia dikira sungguh. Ada pendapat mengatakan dia tak dikira jadi orang-orang. Jadi perangai buruk. Rupanya perangai buruk tu umat itu ada sampai sekarang. Banyak lagi. Yang lari tu ada balik itulah. Gitu. Kalau buruk tengok dia kurang aku je. Tu ya. Inna ila rabbika ruj'a. Tu Allah Taala punya janji dia, ancaman dia. Ingat, nanti kamu wahai manusia akan balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas segala amalan yang jahat, yang baik akan dibalas. Akibat daripada penderakaan akan dibalas. Ini menjadi pengajaran kepada seluruh orang-orang yang sombong dan menderhaka. Sebenarnya ayat ini turun kepada Abu Jahal. Sebenarnya asal dia. Pasal Abu Jahal ni dia banyak gunakan pengaruhnya untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu usul tafsir dia panggil wal ibrah wal ibrah bi ummi lafz la bi khusus sabab. Pengajaran umum, tidak bergantung kepada sebab turunnya ayat ini. Walaupun turun kepada Abu Jahal, pengajaran kepada seluruh kita. Gitu. Digunakan wang yang banyak untuk menentang Nabi. Dia kata, kau nampak tak Muhammad tu sembahyang? Kau nampak aku nak pijak tengkuk dia sekali. Itu Abu Jahal. Bukan sombong. Abu Jahal ni sebenarnya dia macam jenis orang gila-gila sikit. Dia pun berangan nak jadi Nabi sebenarnya. Dia berangan juga nak jadi Nabi tu. Muka tak malu lah tu. Tu dia menentang Nabi kuat. Dia ni ada jawatan, ada pengaruh. Biasalah orang jawatan pengaruh ni bimbang pengaruh tak ada. Ada saingan, dikira ada saingan. Dia tak nampak Nabi nak bawa supaya kita nak masuk syurga. Itu saja. Dunia lepas, akhirat lepas. Tapi dia pandang lain. Itu menyebabkan dia nak menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sambung ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Sekian. Apakah dibolehkan menanam gigi palsu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah gigi palsu ni. Gigi palsu ni dia dipanggil anggota, bukan anggota zahir. Tetapi menanam rambut tak boleh. Kita rambut tak ada, tanam rambut tak boleh, pasal tiap-tiap lubang yang dimasuki oleh rambut tu menjadi anggota zahir. Wajib air masuk dalam lubang itu. Mana boleh masuk? Rambut dah masuk. Gigi dan mulut ni bukan anggota zahir, dia anggota dalam. Mana waktu ambil uduk, tak payah wajib masuk air dalam mulut. Maka hukum tanam gigi boleh, tak ada masalah. Yang mana lebih afdal ketika masuk masjid, ketika ceramah, duduk dengar atau salat tahiyatul masjid? Dengar ceramah. Barang siapa masuk masjid, ceramah sedang berjalan, duduk dengar ceramah dan baca subhanallah walhamdulillah illallah berapa kali, ganti tahiyatul masjid. Dan afdal kita sembahyang mendengar ceramah daripada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ilmu dulu. Ya. Adakah dibolehkan seorang gadis yang
beriktikaf beriktikaf atau berjemaah di surau masjid, menghadiri majlis ilmu yang diadakan. Adakah dibolehkan seorang gadis sering beriktikaf berjemaah di surau, menghadiri majlis ilmu yang diadakan? Apa maksudnya? Apakah kaedah terbaik bagi wanita lewat 20-an mendapat jodoh yang diraih olehnya? Yang pertama, ni tak faham ya. Adakah dibolehkan seorang gadis sering beriktikaf berjemaah di surau dan menghadiri majlis ilmu yang diadakan? Apa soalan dia? Bukan, apa soalan dia? Adakah bolehkan seorang gadis yang beriktikaf berjemaah di surau masjid menghadiri majlis ilmu yang diadakan? Boleh, tak ada masalah. Apa maksudnya? Oh, fitnah. Begini saja, makna sekarang ini memanglah Nabi pun pesan, dia kata jangan menghalang kaum wanita ke masjid, tetapi di rumah lebih afdal. Kalau menimbulkan fitnah, tak payah lagi masjid. Kalau sekarang mengaji tidak timbul fitnah, kita yang jaga diri kita saja. Macam juga musafir, kan musafir timbul fitnah kena bawa mahram. Kalau tak ada fitnah, pergi seorang-seorang pun dibolehkan, kalau kita yakin boleh jaga diri saja. Masalah jodoh pula, apakah kita terbaik? Ada doa dia, Allahumma sahhil li zawjan salihan yahtubuni wa yatazawwaju bi wa yakunu zawjan salihan li fid dunya wal akhirah. Itu doa dia. Saya pun hafal. Maknanya saya tak boleh baca lah, orang Pinang saya pula, kan? Dan amalkan surah wal fajr, ya? Dan doa tadi, Mohon ustaz dan muslimat silakan Fatihah kemudian. Doa tadi. Saya tulis. Bagi saya tulis. Bagi salah satu orang tertua jangan baca. Dalam kitab menyebut alkohol diminum sampai mabuk jadi haram. Kalau pakai minyak wangi dengan mengandung alkohol, apa hukumnya? Bolehkah dibawa semayang? Adakah haram kalau disentuh alkohol? Sentuh tak ada masalah. Macam sentuh binatang bangkai, sentuh tak ada masalah. Tak boleh bawa semayang je lah. Begini alkohol ni, saya nak bawa. Alkohol ada satu etanol, satu metanol. Alkohol ni satu memabukkan, satu kalau minum mati. Kaedah Imam Syafi'i, kullu muskirin najisun, setiap yang memabukkan itu najis. Maka alkohol yang memabukkan hukumnya najis. Alkohol yang tak memabukkan kalau minum mati tidak najis. Alkohol yang terdapat dalam bumi, spirit, itu kan alkohol juga dia. Kalau kita minum kan mati, dia tidak najis. Minyak wangi yang terdapat dalam alkohol itu, alkohol yang terdapat dalam minyak wangi itu, satu orang yang buat minyak wangi jumpa saya, dia kata minyak wangi itu diambil daripada benda peram tu najis lah. Maka hukumnya najis menurut mazhab Syafi'i. Maka lebih selamat kalau saya pakailah minyak wangi yang alkohol tu. Nak pakai juga orang puan yang tak sembahyang boleh pakai. Iyalah. Pendapat mazhab lain tidak najis. Ada kan ada dulu Syekh Al-Azhar datang sini, dia kata tidak najis. Betul lah menurut mazhab Hanafi, Syafi'i najis. Dan itu dia tiap-tiap yang cair yang mabukkan. Maknanya kalau beku tak najis. Dadah tak najis. Bawa sembahyang tak batal sembahyang. Pasal dia beku, memabukkan, dia bukan cair. Tetap yang cair yang mabukkan baru najis. Maka dadah tidak najis. Kerajaan Malaysia kata najis. Najis dadah. Arak dia tak boleh najis, dadah pula. Sentuh alkohol tak ada masalah, basuh je lah. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai kedudukan wanita isteri yang baik dalam rumah tangga tapi tidak bercampur dengan masyarakat sekelilingnya?
Dia tak ganggu orang, sudahlah. Tinggal lagi dia tidak bermasyarakat saja. Mana dia tu baik, okeylah, tak masalah. Yang salah dia mengganggu masyarakat. Tak campur tu bab lain. Hanya kuranglah ganjarannya kan tidak berbaik-baik dengan jiran. Dia tidak dianggap jahat, dia tak campur ajalah. Boleh jadi ada hikmatnya. Kalau campur dia kata kembali dengan orang mengumpat orang, boleh jadi belaka. Macam juga kita semayang di rumah, khusyuk, main surau tak khusyuk, main rumah lah. Saya mempunyai keluarga ipar yang baik juga, baik budi, tetapi jarang menunaikan salat dan agak sosial. Bagaimana cara itu menyedarkan mereka supaya tidak berlaku perselisihan? Beginilah, ada orang baik pandangan masyarakat, dalam pandangan Islam tak baik, dia tak sembahyang. Kita pula mestilah berusaha supaya dia sembahyang. Cara-cara yang paling lembut sekali dalam mengajak dia sembahyang. Kita bawa berjalan, kena naik kereta, minum, makan dulu, singgah sembahyang. Sembahyang kita tak bawa telekong tu. Saya ada buat 2 telekong. Itu cara dia, psikologi dia. Tak boleh kita keras-keras, tak boleh. Orang tak sembahyang tak boleh keras, pasal dia pun tak sembahyang, lagi keras dia. Dengan Ta'ala pun dia keras, tak sembahyang keras lah tu. Dengan manusia lagi dia keras. Ajak pembelahan. Tenang, 1 hari, sebulan, 2 bulan gitu. Kita kena usahakan, insya-Allah, mudah-mudahan. Kalau saya cerita bab ni kan panjang pula. Adakah golongan yang tidak mahu mengamalkan syariat Islam digelar golongan munafiqin? Adakah golongan yang tidak mahu? Ya. Maknanya kalau tak nak ikut syariat Islam, bermakna dia ikut syariat siapa? Bermakna dia tidak iktiraf Allah Ta'ala. Boleh masuk pada bab fasik boleh, munafik boleh, kafir boleh, kalau hukum Allah Ta'ala. Ustaz, betulkah jika ada kematian di kalangan keluarga kita dilarang masuk? Betulkah jika ada kematian di kalangan keluarga kita dilarang masuk? Dilarang masuk mana pula tu? Kalau mati kena tengok, kena ziarah lah. Makna kita ziarah orang meninggal untuk memberi takziah kepada keluarganya saja. Siapa nak melarang tu? Pelik pula soalan tu. Bolehkah Ustaz jelaskan apa itu sutrah? Adakah sejarah dianggap sebagai sirah makna perjalanan hidup. Sejarah lain. Sejarah Nabi banyak orang tulis, dia tak tulis sirah Nabi. Sejarahnya mana Nabi pergi perang, Nabi begitu, Nabi begini, banyak perang lah pun sejarah ni. Sirah jalan Nabi, dia dengan keluarga dia bagaimana, makan dia bagaimana, minum dia bagaimana, persahabatan dia bagaimana. Pasal kita punya sejarah banyak menerangkan mengenai perang banyak. Jangan ada sedikit unsur peribadi Nabi, pakaian Nabi bagaimana, perhubungan Nabi dengan sahabat bagaimana, dengan anak-anak bagaimana, isteri bagaimana. Itu sirah. Tapi ada tulis dalam kitab Tirmizi, ada tulis Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il Al-Muhammadiyah tulis mengenai sirah Nabi tu. Makanan dia apa, dia makan tamar dengan apa, makan kharbis, ini apa, buah timun yang manis tu apa namanya, Arab panggil kharbis tu. Nabi makan cuka, Nabi suka makan apa namanya, Nabi pernah makan ayam 2 tangan, ada. Pakaian Nabi bagaimana, rumah tangga bagaimana, semua ada siap. Gurau Nabi dengan isteri bagaimana, tu di sirah dia, ada. Nanti kita terangkan dalam bab Rasul ada. Pergi haji dan umrah sunat bagi wanita, boleh tak gunakan mahram tumpang kalau tak ada mahram sebenar? Dia begini saja, dalam hadis Nabi, wanita tak boleh musafir melainkan diiringi oleh mahramnya. Orang dulu panggil muhrim, dia bukan muhrim, mahram. Muhrim tu orang pakai ihram. Kalau tak ada, boleh diiringi oleh 2 orang perempuan yang adil, yang jamin lah. Tak boleh juga, dia boleh pergi seorang diri, dia yakin yang dia tidak melaksanakan maksiat, itu saja.
Dan kitab Kifayat Akhyar ada sebut ini. Ada sebut mengenai musafir. Jadi maknanya bolehlah musafir tumpang mahram takbiran saja. Takbiran Saudi mesti diikuti mahram. Cukup pekah boleh. Mohon ustaz dan muslimah, bagaimana hendak memerhati seorang yang membela jin dengan niat untuk menjaga diri? Apakah doa untuk mendapatkan zuriat? Ya, gini saja, kita tak tahulah nak tengok orang ada jin tak ada jin. Hanya kadang-kadang tengok muka dia, dia tak nak pandang muka kita. Itu nak itu. Ada jin lah tu. Itu menurut setengah-setengah pengalaman. Kita tak tahu nak buktikan dia ada jin tak ada jin, tak tahu. Tetapi kalau dia seorang perawat, kita tahulah dia buat macam mana. Nampak cara-cara tu pelik sikit, sebimbang. Datang mah kita tahulah. Sakit pinggang je, sakit mata je, tahu. Betul semua. Itu ada. Melainkan orang-orang yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala ke bab lain, payah nak jumpa. Kebanyakan begitulah. Dia tahu, dia hantar jin dulu, sampai-sampai jin dia maklumkan kepada dia, atau jin yang sebelah dia tu. Kita nak ada karin tu beritahu ke dia yang kita sekian-sekian dia tahu. Itu apa namanya, nak mengetahui orang tu ada jin tak ada jin. Banyak lagi lah catatan yang lain. Kemudian yang keduanya, zuriat. Kita baca Allahumma la taj'alni fardan wa anta khair warithin. Ya Allah, jangan kau jadikan aku ni seorang-seorang. Engkau Tuhan yang maha pemberi waris. Itu Allahumma la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Itu doanya. Akhir sekali lah kita sama baca doa, baca Al-Fatihah, baca Fatihah dan doa untuk Allahyarham Haji apa? An-Nur bin Syamsuddin. Haji apa ni? Itu ni Haji Amir. Akhir kami begitulah. Akhir bin Syamsuddin, iaitu ayah saya yang telah kembali ke Allah pada 15 Februari bersamaan Idul Muharram 1428. Sekian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وسوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz Ayatin Darul Fuqaha memerlukan sumbangan anda untuk peminat surau bernilai RM250,000. Ulurkanlah bantuan untuk anak-anak ini. Segeralah membuat bajikan. Hubungi 013-362-1236, 013-362-1236.